Seperti, tolong! Tapi suara perempuan, tolong! Benarkah apabila seseorang itu mati dalam keadaan yang tragis, seperti dibunuh ataupun dalam kemalangan yang ngeri, rohnya tidak aman, rohnya tetap berada di situ dan akan muncul pada waktu-waktu tertentu? Dan betulkah itu roh? Kalau anda masih ingat, pada tahun 2001, itu kira-kira 20 tahun dulu, berlaku satu kejadian pembunuhan yang mengerikan, zalim, yang berlaku di sebuah negeri di selatan tanah air. Seminggu selepas kejadian itu, ada seorang pemuda nama Razin. Dia menggunakan motosikal untuk menghantar gas ke rumah jiran. Waktu itu senja, sampai di suatu tempat di kawasan Beluka, tiba-tiba dia terdengar suara dia dipanggil dengan suatu jeritan meminta tolong. Seperti, tolong! Tapi suara perempuan, tolong! Dan juga menjerit, jangan! Jangan! Razin, tolong! Jeritan itu seperti menggambarkan perempuan itu sedang dalam ketakutan, sedang diperlakukan sesuatu di dia dan dia cuba melepaskan diri dan dia sedang dizalimi. Zarin, dia berhentikan motor dia dan dia menunggu. Suara meminta tolong itu dan memanggil nama dia dan menjerit, jangan, tolong lepaskan dia, terus kedengaran. Tetapi Razin tidak pergi ke tempat suara itu sebab suara itu datangnya daripada sebuah beluka, tempat berlakunya kematian seorang gadis baru balik sekolah yang dibunuh dan dirogol di kawasan itu. Dia terus tinggalkan tempat itu dan balik, tapi dia diamkan cerita itu. Beberapa hari kemudian, seorang remaja bernama Khairul menunggang motosikal. Waktu itu pukul 12.30 malam. Dia baru balik daripada mengulang kaji pelajarannya dari Teluk Mas, pergi balik ke rumahnya melalui kawasan Beluka yang sama. Ketika hampir ke kawasan Beluka itu, lampu motosikalnya menyuluh ke arah seorang gadis. Inilah seorang pelajar sekolah, perempuan, berpakaian putih, berkain biru, berdiri di tepi jalan, memandang ke arah Beluka di seberang jalan. Khairul terfikir, siapa budak perempuan ni? Sekarang dah pukul 12.30, mana ada budak balik sekolah lagi? Dan kenapa dia berdiri seorang diri di tepi jalan tu? Dan dia terus memperlahankan motosikal dia dan terus mendekati perempuan tadi, budak sekolah tadi tu. Dan ketika dia semakin hampir, dia dapat melihat di leher tergantung tali yang mengikat leher dia. Jadi dia terus mecup motor dia, melintas perempuan tu, tak toleh lagi sebab dia tahu itu bukan manusia. Dan apa yang dilihatnya itu, pelajar itu berdiri berhampiran berluka tempat berlakunya kejadian pembunuhan tadi. Tapi cerita ini tak habis kat situ. Seorang penduduk tempatan yang saya sendiri temui bernama Habibah, rumahnya tidak jauh daripada Beluka tadi, tempat kejadian pembunuhan tadi. Dia menceritakan kepada saya bahawa beberapa hari sebelum kejadian itu berlaku, kejadian pembunuhan itu berlaku, ketika sedang melayang antara tidur dengan jaga, dia terdengar suara beberapa orang lelaki di sekeliling dia sedang bercakap mengenai suatu kejadian yang besar yang akan berlaku tidak lama lagi. Seorang lelaki tu daripada kumpulan itu berkata, tak lama lagi akan berlaku satu kejadian yang besar yang berlaku pada kita, di sekitar kita. Tapi kawan dia yang lain kata, tak apalah, dia kata, benda tu bukan membabitkan kita pun, biarlah. Dan yang dia cakap tadi, ya, bukan membabitkan kita, tapi akan berlaku sesuatu ini. Dia terjaga, dia bangun dan dia tengok sekeliling, memang tidak ada sesiapa. Dia hanya Habibah tadi, dia tidur, tidak ada siapa dalam bilik dia, tidak ada kumpulan lelaki, tidak ada perbincangan apapun. Jadi dia cerita kepada suami dia bahawa, abang, tadi saya dengar ada orang bercerita di sekeliling saya. Dia memberitahu bahawa beberapa hari lagi akan berlaku satu kejadian besar di tempat kita ini. Benarlah, beberapa hari kemudian berlaku kejadian pembunuhan tadi. Dan itulah yang saya katakan misteri. Adakah yang dilihat tadi adalah Karin atau syaitan atau jin seperti yang biasa kita dengar dalam masyarakat kita, atau ia adalah suatu bentuk letusan emosi, tenaga emosi orang yang mati dalam keadaan tragis tadi, yang dizalimi tadi, dan tenaga emosi ini tadi dalam keadaan yang melampau tadi akhirnya menjema kepada bentuk fizikal, kepada bentuk dirinya.
Inilah yang kita selalu masyarakat kita mengatakan bahawa roh tidak aman, roh merayau-rayau, dan sedangkan dalam teori paranormal barat bahawa ini adalah suatu bentuk emosi, tenaga emosi. Terpulang kepada anda untuk memikirkannya. Saya hanya menceritakan, dan dunia ini penuh dengan misteri, dan apa yang kita lihat itu belum tentu apa yang kita fikirkan. Berjumpa kita dalam episod seterusnya dalam cerita misteri yang lebih aneh daripada ini.